Selamat petang dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita tergempar petang ini, saman fitnah Ismail Sabri, Mahkamah Ara Lokman fail pernyataan pembelaan. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur mengarahkan Datuk Lokman Nur Adam menjawab saman difailkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terhadapnya hari ini. Hari ini adalah tarikh akhir untuk Lokman memfailkan pernyataan pembelaan terhadap saman berhubung dakwaan menyiarkan kata-kata fitnah menerusi akaun media sosial. Peguam Joshua Tan yang mewakili Ismail Sabri berkata, anak guamnya juga perlu memfailkan jawapan terhadap pembelaan itu selewat-lewatnya pada 25 Oktober. Mahkamah menetapkan 25 November ini untuk pengurusan kes selanjutnya. Katanya ketika dihubungi bernama selepas prosiding pengurusan kes hari ini secara dalam talian e-review di hadapan penolong kanan pendaftar Halis Hasnan. Pada 12 September lepas, Ismail Sabri memperoleh perintah injuksi sementara daripada Mahkamah Tinggi supaya Lokman dengan serta-merta memadamkan kesemua video yang didakwa memfitnahnya di akaun media sosial. Permohonan injuksi interparti akan didengar pada 29 November ini. Ismail Sabri, 62, selaku plaintiff memfailkan saman itu atas kapasiti pribadinya menerusi pada 8 September lepas dengan menamakan Lokman 49 sebagai defendant. Dalam pernyataan tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Lokman pada 22 Ogos lepas telah membuat kenyataan-kenyataan fitnah terhadap plaintiff dalam satu video bertajuk Bila Presiden UMNO panggil tak datang, tapi Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, Lokman Adam. Naib Presiden UMNO itu berkata, kenyataan-kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar berkenaan plaintiff dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant, iaitu YouTube Lokman Nur Adam, Facebook Lokman Nur Adam, official Instagram Lokman Nur Adam dan TikTok Datuk Lokman Adam. Menurutnya, kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud plaintiff telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan merancang atau berniat untuk merancang dengan bekas Perdana Menteri itu serta parti-parti politik lain yang bertentangan dengan UMNO untuk kekal sebagai Perdana Menteri dengan membelakangkan dan mengkhianati parti itu. Ismail Sabri berkata beliau tidak pernah berjumpa Dr. Mahathir dan parti-parti lain dengan membelakangkan atau mengkhianati UMNO untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri. Pada 1 September 2022, Lokman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 2 pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap kerajaan dan Ismail Sabri. Selamat petang dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita tergempar petang ini, saman fitnah Ismail Sabri, Mahkamah Ara Lokman fail pernyataan pembelaan. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur mengarahkan Datuk Lokman Nur Adam menjawab saman difailkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terhadapnya hari ini. Hari ini adalah tarikh akhir untuk Lokman memfailkan pernyataan pembelaan terhadap saman berhubung dakwaan menyiarkan kata-kata fitnah menerusi akaun media sosial. Peguam Joshua Tan yang mewakili Ismail Sabri berkata, anak guamnya juga perlu memfailkan jawapan terhadap pembelaan itu selewat-lewatnya pada 25 Oktober. Mahkamah menetapkan 25 November ini untuk pengurusan kes selanjutnya. Katanya ketika dihubungi bernama selepas prosiding pengurusan kes hari ini secara dalam talian e-review di hadapan penolong kanan pendaftar Halis Hasnan.
Pada 12 September lepas, Ismail Sabri memperoleh perintah injuksi sementara daripada Mahkamah Tinggi supaya Lokman dengan serta-merta memadamkan kesemua video yang didakwa memfitnahnya di akaun media sosial. Permohonan injuksi interparti akan didengar pada 29 November ini. Ismail Sabri, 62, selaku plaintiff memfailkan saman itu atas kapasiti pribadinya menerusi pada 8 September lepas dengan menamakan Lokman, 49, sebagai defendant. Dalam pernyataan tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Lokman pada 22 Ogos lepas telah membuat kenyataan-kenyataan fitnah terhadap plaintiff dalam satu video bertajuk Bila Presiden UMNO panggil tak datang, tapi Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, Lokman Adam. Naib Presiden UMNO itu berkata, kenyataan-kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar berkenaan plaintiff dimuat naik menerusi 4 akaun media sosial milik defendant, iaitu YouTube Lokman Nur Adam, Facebook Lokman Nur Adam, official Instagram Lokman Nur Adam, dan TikTok Datuk Lokman Adam. Menurutnya, kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud plaintiff telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan merancang atau berniat untuk merancang dengan bekas Perdana Menteri itu serta parti-parti politik lain yang bertentangan dengan UMNO untuk kekal sebagai Perdana Menteri dengan membelakangkan dan mengkhianati parti itu. Ismail Sabri berkata beliau tidak pernah berjumpa Dr. Mahathir dan parti-parti lain dengan membelakangkan atau mengkhianati UMNO untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri. Pada 1 September 2022, Lokman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas dua pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap kerajaan dan Ismail Sabri. Selamat petang dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Berita tergempar petang ini, saman fitnah Ismail Sabri, Mahkamah Ara Lokman fail pernyataan pembelaan. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur mengarahkan Datuk Lokman Nur Adam menjawab saman difailkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terhadapnya hari ini. Hari ini adalah tarikh akhir untuk Lokman memfailkan pernyataan pembelaan terhadap saman berhubung dakwaan menyiarkan kata-kata fitnah menerusi akaun media sosial. Peguam Joshua Tan yang mewakili Ismail Sabri berkata, anak guamnya juga perlu memfailkan jawapan terhadap pembelaan itu selewat-lewatnya pada 25 Oktober. Mahkamah menetapkan 25 November ini untuk pengurusan kes selanjutnya. Katanya ketika dihubungi bernama selepas prosiding pengurusan kes hari ini secara dalam talian e-review di hadapan penolong kanan pendaftar Halis Hasnan. Pada 12 September lepas, Ismail Sabri memperoleh perintah injuksi sementara daripada Mahkamah Tinggi supaya Lokman dengan serta-merta memadamkan kesemua video yang didakwa memfitnahnya di akaun media sosial. Permohonan injuksi interparti akan didengar pada 29 November ini. Ismail Sabri, 62, selaku plaintiff memfailkan saman itu atas kapasiti pribadinya menerusi pada 8 September lepas dengan menamakan Lokman, 49, sebagai defendant. Dalam pernyataan tuntutan, Ismail Sabri mendakwa Lokman pada 22 Ogos lepas telah membuat kenyataan-kenyataan fitnah terhadap plaintiff dalam satu video bertajuk Bila Presiden UMNO panggil tak datang, tapi Perdana Menteri ada masa jumpa Mahathir, Lokman Adam. Naib Presiden UMNO itu berkata, kenyataan-kenyataan berniat jahat, fitnah dan tidak benar berkenaan plaintiff
dimuat naik menerusi 4 akun media sosial milik defendant, yaitu YouTube Lokman Nur Adam, Facebook Lokman Nur Adam, official Instagram Lokman Nur Adam, dan TikTok Datuk Lokman Adam. Menurutnya, kata-kata fitnah itu antara lain membawa maksud plaintiff telah berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan merancang atau berniat untuk merancang dengan bekas Perdana Menteri itu serta parti-parti politik lain yang bertentangan dengan UMNO untuk kekal sebagai Perdana Menteri dengan membelakangkan dan mengkhianati parti itu. Ismail Sabri berkata beliau tidak pernah berjumpa Dr. Mahathir dan parti-parti lain dengan membelakangkan atau mengkhianati UMNO untuk terus kekal sebagai Perdana Menteri. Pada 1 September 2022, Lokman mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 2 pertuduhan membuat hantaran jelik terhadap kerajaan dan Ismail Sabri.